Alhamdulillah, kita sambung. Kat mana sambung tu lupa dah. Sambung kat mana ya? Ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, malam tu Nabi SAW dah atur dah. Dia tidur awal, tidur dalam keadaan nyenyak. Sebab apa? Sebab Nabi ni yakin dah Allah SWT akan pelihara dia. Ketika tuan-tuan pukul 4 pagi, pukul 2 pagi, Nabi pun bangun. Nabi bagi tahu, wahai Ali, kamu tidur di atas pembaringan katilku ini. Kamu tidurlah. Nabi pun keluar. Ketika Nabi keluar, tuan-tuan, Nabi tengok 20 pemuda Quraisy yang telah dilantik oleh Abu Jahal dan pengikutnya di Darun Nadwah. Dah kepung dah. Nabi SAW, tuan-tuan, pada ketika itu wahyu turun. Surah Yasin yang kita duk baca selalu, ayat yang ke-9. Apa dia? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di antara kamu ni, maksud dia waja'alna min baini aydihim, belah kiri kamu ni sadda, tutupan. Dan kami jadikan depan tutupan, belakang tutupan, dan mereka la yubsirun, tak nampak. Nabi, tuan-tuan, dapat wahyu tu, Nabi pegang pasir, Nabi tiup. Bila tiup, dengan izin Allah, pemuda 20 ni Quraisy tadi tertidur. Nabi dapat keluar. Inilah mereka guna, tuan-tuan, ketika saya dulu duduk kawan dengan geng pondok. Orang pondok, ayah saya mengajar pondok, jadi berkawan lah. Dia orang guna ayat ni. Kan orang pondok pakai serban, pakai jubah, naik motor. Tok Guru kata Nabi baca ayat ni, tertidur pemuda Quraisy. Mereka guna, tuan-tuan, naik motor, lesen tak ada. Tuan-tuan try lah, insyaAllah. Kan, bawa-bawa polis. Dia orang baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahu fahum la yubsirun. La yubsirun ulang 3 kali. La yubsirun, bagi tak nampak, tiup. Rupanya tiup-tiup nampak, tuan-tuan. Polis tahan. Rupanya polis pun mengaji baca juga yang tu. Lah ni polis pada cerdik dah, tuan-tuan, dah berilmu dah. Terus tarik masuk balai terus, tuan-tuan. Nah, jangan. Ayat Quran jangan buat main-main. Nabi baca, tuan-tuan, wahyu turun. Bila baca, tuan-tuan, dengan izin Allah, tak nampak. Nabi keluar bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu. Ketika itulah, tuan-tuan, pemuda Quraisy terjaga, terus masuk. Bila masuk, mereka duduk di katil Nabi, terus nak cincang. Bila nak cincang, ada seorang anak muda ni kata, kalau nak bunuh pun biarlah kita tengok muka. Kurang-kurangnya kita pasti bahawa ini Muhammad. Tuan-tuan, mereka buka, tengok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, tuan-tuan, disebut radhiyallahu anhu. Ada orang sebut karramallahu wajhah. Ada ulama kata karramallahu wajhah ini ialah pendapat daripada Syiah. Sebab sahabat Nabi semua radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Tapi Sayyidina Ali disebut sebagai karramallah, Allah pelihara wajahnya. Setengah ulama kata ini ialah laqab gelaran daripada Syiah. Karramallah, ada setengah betul juga. Karamallah ni Allah pelihara wajah Sayyidina Ali, tak pernah tengok kemaluan dia. Sayyidina Ali tak pernah tengok kemaluan dia, sebab perut dia buncit. Tak pernah tengok kemaluan dia. Kita jangan tanya. Itu macam mana wajah nak berseri duk tengok kemaluan kan? Karamah. Siapakah Sayyidina Ali ni? Menantu Nabi SAW. Tuan-tuan bayang, dalam buat benda yang pasti sama ada hidup mati, dia bagi keluarga dia dulu. Kita benda mati bagi ke orang lain. Nabi benda hidup mati bagi saudara dia dulu. Ini tengok Nabi SAW. Bagi siapa? Menantu dia. Tuan-tuan bayang tengok, ni hidup dan mati ni. Akhirnya, tuan-tuan, Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, kahwin dengan Fatimah. Daripada Sayyidina Ali lah keluar generasi berikutnya yang Nabi kata akan lahir daripada Sayyidina Ali inilah, daripada Sayyidina Hasan, iaitu Imamul Mahdi akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah, Sayyidina Ali lah, tuan-tuan, menantu yang Nabi sayang. Sebab apa? Sebab dia menantu, bukan saja menantu, sahabat Nabi. Satu ketika pernah Nabi balik daripada peperangan, Nabi letih. Nabi cari menantu dia. Ali, aina anta? Cari menantu. Kita, tuan-tuan, pak mentua kita cari kita tak? Dia kata hantu tu, balik lagi hantu tu. Dia tak kata menantu. Hantu, tuan-tuan. Kita tak pandai ambil hati. Ni Sayyidina Ali, tuan-tuan,
Aina Ali? Aina anta? Mana Ali? Ali kata, ana hina. Aku di sini. Ijlis ya Ali. Dia suruh Sayyidina Ali duduk. Bila duduk tuan-tuan, dia terus letakkan kepala dia atas reba Sayyidina Ali. Tuan-tuan, saya nak tanyalah, tuan-tuan ada menantu, tuan-tuan pernah tak tidur atas reba menantu? Saya menantu saya mamak, saya tak sanggup tidur. Bulu banyak tuan-tuan. Menantu saya mamak, bulu penuh. Tak geli aku. Tapi nak kata ke, dia boleh tidur atas reba Sayyidina Ali. Bila tidur Nabi tidur dengan nyenyak. Rupanya Sayyidina Ali belum solat asar. Belum solat asar. Maghrib nak masuk dah. Nabi terjaga. Wahai Ali, kamu solat asar belum? Belum ya Rasulullah. Kenapa tak kejutkan aku? Terus Nabi bangun. Nabi bangun, Nabi duduk depan pintu. Nabi kata apa? Demi aku di bawah kekuasaanmu ya Allah, jangan benarkan matahari ini jatuh daripada tempat naiknya. Dengan izin Allah, matahari duduk tak jatuh. Masa tu Bilal standby dah. Tak jatuh-jatuh pula dia kata. Tak jatuh. Sampai Sayyidina Ali habis solat. Habis solat, jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, Nabi kata, wahai Ali, kenapa tak kejutkan aku? Apa kata Sayyidina Ali? Masakan aku nak kejutkan kamu, yang tidur atas reba aku ini ialah kekasih Allah. Tengok tuan-tuan. Ni bapa mentua boleh tidur atas reba menantu. Menantu tu tidur atas katil untuk dibunuh. Sanggup tak tuan-tuan? Saya nak tanya, tuan-tuan ada bapa mentua. Bapa mentua kata, boleh tak malam ni tidur atas katil aku? Jamin mati. Tak balik dah Aisyah ni tuan-tuan. Tidur dekat masjid. Tapi Sayyidina Ali kerana agama mereka sanggup. Kerana agama. Sebab tu orang Melayu jangan pandang pada bangsa. Bangsa ni Allah jadi, kalau kita hina bangsa, kita hina Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah jadi bangsa. Tapi kalau agama dihina, bangun tuan-tuan untuk membela. Tak rugi tuan-tuan. Alhamdulillah, kita sambung. Kat mana sambung tu lupa dah. Sambung kat mana ya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, malam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah atur dah. Dia tidur awal, tidur dalam keadaan nyenyak. Sebab apa? Sebab Nabi ni yakin dah Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara dia. Ketika tuan-tuan pukul 4 pagi, pukul 2 pagi, Nabi pun bangun. Nabi bagi tahu, wahai Ali, kamu tidur di atas pembaringan katilku ini. Kamu tidurlah. Nabi pun keluar. Ketika Nabi keluar tuan-tuan, Nabi tengok 20 pemuda Quraisy yang telah dilantik oleh Abu Jahal dan pengikutnya di Darun Nadwah. Dah kepung dah. Nabi SAW tuan-tuan, pada ketika itu wahyu turun. Surah Yasin yang kita duk baca selalu, ayat yang ke-9. Apa dia? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di antara kamu ni, maksudnya waja'alna min baini aydihim, belah kiri kamu ni sadda, tutupan. Dan kami jadikan depan tutupan, belakang tutupan, dan mereka la yubsirun, tak nampak. Nabi tuan-tuan dapat wahyu tu, Nabi pegang pasir, Nabi tiup. Bila tiup, dengan izin Allah, pemuda 20 ni Quraisy tadi tertidur. Nabi dapat keluar. Inilah mereka guna tuan-tuan ketika saya dulu duduk kawan dengan geng pondok. Orang pondok, ayah saya tu mengajar pondok, jadi berkawan lah. Dia orang guna ayat ni. Kan orang pondok pakai serban, pakai jubah, naik motor. Tok Guru kata Nabi baca ayat ni, tertidur pemuda Quraisy. Mereka guna tuan-tuan naik motor, lesen tak ada. Tuan-tuan try lah insya-Allah. Kan? Bawa-bawa polis. Dia orang baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahu fahum la yubsirun. La yubsirun ulang 3 kali. La yubsirun bagi tak nampak, tiup. Rupanya tiup-tiup nampak tuan-tuan. Polis tahan. Rupanya polis pun mengaji baca juga yang tu. Lah ni polis pada cerdik dah tuan-tuan, dah berilmu dah. Terus tarik masuk balai terus tuan-tuan. Nah, jangan. Ayat Quran jangan buat main-main. Nabi baca tuan-tuan, wahyu turun. Bila baca tuan-tuan dengan izin Allah, tak nampak. Nabi keluar bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu. Ketika itulah tuan-tuan, pemuda Quraisy terjaga, terus masuk.
Bila masuk, mereka duduk di katil Nabi, terus nak cincang. Bila nak cincang, ada seorang anak muda ni kata, kalau nak bunuh pun biarlah kita tengok muka. Kurang-kurangnya kita pasti bahawa ini Muhammad. Tuan-tuan, mereka buka, tengok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, tuan-tuan, disebut radhiyallahu anhu. Ada orang sebut karramallahu wajhah. Ada ulama kata karramallahu wajhah ini ialah pendapat daripada Syiah. Sebab sahabat Nabi semua radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Tapi Sayyidina Ali disebut sebagai karramallah, Allah pelihara wajahnya. Setengah ulama kata ini ialah laqab gelaran daripada Syiah. Karramallah, ada setengah betul juga. Karramallah ni Allah pelihara wajah Sayyidina Ali, tak pernah tengok kemaluan dia. Sayyidina Ali tak pernah tengok kemaluan dia, sebab perut dia buncit. Tak pernah tengok kemaluan dia. Kita jangan tanya. Itu macam mana wajah nak berseri duk tengok kemaluan kan? Karena siapakah Sayyidina Ali ni? Menantu Nabi SAW. Tuan-tuan bayang, dalam buat benda yang pasti sama ada hidup mati, dia bagi keluarga dia dulu. Kita benda mati bagi ke orang lain. Nabi benda hidup mati bagi saudara dia dulu. Ini tengok Nabi SAW. Bagi siapa? Menantu dia. Tuan-tuan bayang tengok, ni hidup dan mati ni. Akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Ali ni tuan-tuan kahwin dengan Fatimah. Daripada Sayyidina Ali lah keluar generasi berikutnya yang Nabi kata akan lahir daripada Sayyidina Ali inilah, daripada Sayyidina Hasan, iaitu Imamul Mahdi akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah Sayyidina Ali lah tuan-tuan menantu yang Nabi sayang. Sebab apa? Sebab dia menantu, bukan saja menantu, sahabat Nabi. Satu ketika pernah Nabi balik daripada peperangan, Nabi letih. Nabi cari menantu dia. Ali, aina anta? Cari menantu. Kita tuan-tuan, pak mentua kita cari kita tak? Dia kata hantu tu balik lagi hantu tu. Dia tak kata menantu. Hantu tuan-tuan. Kita tak pandai ambil hati. Ni Sayyidina Ali tuan-tuan. Aina Ali? Aina anta? Mana Ali? Ali kata ana hina. Aku di sini. Ijlis ya Ali. Dia suruh Sayyidina Ali duduk. Bila duduk tuan-tuan, dia terus letakkan kepala dia atas reba Sayyidina Ali. Tuan-tuan, saya nak tanyalah, tuan-tuan ada menantu, tuan-tuan pernah tak tidur atas reba menantu? Saya menantu saya mamak, saya tak sanggup tidur. Bulu banyak tuan-tuan. Menantu saya mamak, bulu penuh. Tak geli aku. Tapi nak kata ke, dia boleh tidur atas reba Sayyidina Ali. Bila tidur Nabi tidur dengan nyenyak. Rupanya Sayyidina Ali belum solat asar. Belum solat asar. Maghrib nak masuk dah. Nabi terjaga. Wahai Ali, kamu solat asar belum? Belum ya Rasulullah. Kenapa tak kejutkan aku? Terus Nabi bangun. Nabi bangun, Nabi duduk depan pintu. Nabi kata apa? Demi aku di bawah kekuasaanmu ya Allah, jangan benarkan matahari ini jatuh daripada tempat naiknya. Dengan izin Allah, matahari duduk tak jatuh. Masa tu Bilal standby dah. Tak jatuh-jatuh pula dia kata. Tak jatuh. Sampai Sayyidina Ali habis solat. Habis solat, jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, Nabi kata, wahai Ali, kenapa tak kejutkan aku? Apa kata Sayyidina Ali? Masakan aku nak kejutkan kamu, yang tidur atas reba aku ini ialah kekasih Allah. Tengok tuan-tuan. Ni bapa mentua boleh tidur atas reba menantu. Menantu tu tidur atas katil untuk dibunuh. Sanggup tak tuan-tuan? Saya nak tanya, tuan-tuan ada bapa mentua. Bapa mentua kata, boleh tak malam ni tidur atas katil aku? Jamin mati. Tak balik dah Aisyah ni tuan-tuan. Tidur dekat masjid. Tapi Sayyidina Ali kerana agama mereka sanggup. Kerana agama. Sebab tu orang Melayu jangan pandang pada bangsa. Bangsa ni Allah jadi, kalau kita hina bangsa, kita hina Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah jadi bangsa. Tapi kalau agama dihina, bangun tuan-tuan untuk membela. Tak rugi tuan-tuan.